Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Talbis Iblis. Tipu daya iblis terhadap umat manusia ini dalam pelbagai kumpulan yang kita dah bincang panjang berkait dengan kumpulan sufi. Kita ingat kumpulan sufi ataupun orang yang dikira orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bertasawuf, yang menyucikan jiwa, ingat terlepas daripada gangguan ataupun tipu daya iblis ini. Rupa-rupanya bila dibongkar oleh Imam Ibn Jauzi, terlalu banyak tipu daya iblis yang menyebabkan mereka terpesong dan sebahagian mereka tersesat tu daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung dalam bab tentang dakwaan-dakwaan mereka yang sangat pelik-pelik, yang kadang-kadang bercanggah dengan syariat pun. Kita tengok penulis berkata, kalau seperti itu kondisi orang-orang terbaik di kalangan umat ini berkenaan dengan neraka itu kan. Kita baca ada siapa? Ucapan daripada seorang ahli sufi yang mengatakan mana dia masuk dalam neraka dan sebagainya dia. Sedangkan kalau kita tengok salaf dulu di kalangan para sahabat terlalu gerung dengan neraka ni. Penulis berkata, kalau seperti itu kondisi orang-orang terbaik di kalangan umat ini, iaitu di kalangan salaf dulu, serta seperti itu pula kegelisahan mereka, lantas bagaimana dengan orang yang suka membuat pengakuan yang mengada-ada dari kalangan penganut sufi di atas, maksudnya Abu Yazid Al-Bistami dia. Abu Yazid ni terlalu banyak kisah dia. Masa saya duduk di Yaman dulu pun, syekh-syekh biasa petik nama dia ni dalam cerita-cerita yang pelik lah, kita kira lah, cerita-cerita yang pelik. Ada cerita yang baik, yang menarik dan yang boleh diambil pengajaran, tetapi ada juga cerita-cerita sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Ibn Jauzi ni. Ironisnya dia bahkan berani memastikan keselamatan bagi dirinya sendiri, padahal dia tidak tahu apakah dirinya akan selamat atau tidak. Bukankah yang pernah dipastikan selamat dari seksa Allah hanyalah orang-orang tertentu dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di kalangan sahabat pun bukan semua yang dijamin syurga. Tak? Yang dijamin syurganya yang pasti hanya 10 orang tu. Belang-belang dijamin syurga pun 10 orang ni pun masih dalam keadaan gerung, takut. Tak? Kita tengok Uthman bin Affan. Dia pernah menangis apabila dia pergi ziarah kubur. Orang pun, tabi'in pun tanya dia, mu buat benda yang lagi menangis? Sedangkan mu ni telah dijamin syurga oleh Nabi SAW. Lalu dia kata, benda betul, Nabi aku jamin aku syurga, tetapi Nabi aku tak pernah jamin aku selamat daripada seksa kubur, dia kata. Lalu dia menangis, dia takut dengan seksa kubur. Masuk syurga, insya-Allah confirm boleh masuk syurga. Tapi seksa kubur ni tak ada orang boleh terlepas. Sekecil-kecil dosa berkaitan dengan hadas kecil pun boleh disebabkan seksa kubur. Bayangkan benda-benda lain. Malah Uthman bin Affan terlibat dalam pemerintahan khilafah. Mungkin boleh jadi tak tersalah, terkurang dalam pemerintahan dia. Mungkin boleh jadi ada benda orang tak puas hati dengan pemerintahan dia. Faham? Itu kita kata sahabat yang dijamin syurga. Tiba-tiba ada ahli sufi yang mendakwa dia jaminan keselamatan dia daripada neraka Allah. Dia bebas daripada neraka Allah dan sebagainya. Ibn Aqil rahimahullah ta'ala berkata, diriwayatkan dari Abu Yazid bahawa dia berkata, neraka itu apa? Demi Allah, apabila aku melihatnya, pasti aku padamkan ia dengan hujung baju tambalanku. Mana baju sufi dia lah. Orang sufi ini dikenali dulu pakai baju suf, kain tu kain tebal, dan juga yang bertampung-tampung. Itu apa ni, trademark dia, style dia dulu. Atau kata-kata yang senada dengan ini, siapa pun yang mengucapkan kata-kata seperti itu bererti dia zindik sehingga wajib dibunuh. Tidakkah menghina dan merendahkan sesuatu selain buah
dari pengingkaran atas sesuatu tersebut. Seolah dia mempelekehkan neraka Allah ni. Sedangkan semua termasuk Nabi-Nabi pun gerung dengan neraka Allah ni. Tiba-tiba dia kata dia sanggup memadamkan. Dia boleh mapuh dengan hujung baju dia sahaja. Dan seolah dia memperkecilkan azab yang Allah sediakan kepada orang-orang yang layak menerima seksaan. Orang yang percaya keberadaan jin akan merinding ketika berada di tengah kegelapan. Sementara orang yang tidak percaya keberadaan jin, dia tidak merasa takut dan mungkin saja dia menentang. Jin, bawalah aku. Orang yang mengucap omong kosong tersebut wajahnya perlu didekatkan keliling. Jika dia merasa gelisah, maka dikatakan kepadanya, ini hanyalah bara api. Maknanya orang kalau dia ada keimanan, dia ada rasa dia mesti ada perasaan tambah-tambah bak neraka Allah. Tiba-tiba boleh bercakap dengan dia, sanggup dia boleh padamkan. Ini maknanya seolah-olah dia tak ada keimanan. Atas dasar tu Imam Ibn Jauzi kata ucapan lagu ni boleh menyebabkan seseorang jadi zindik, orang yang kufur dengan agama Allah ni deh. Taifur As-Saghir mengisahkan, aku mendengar pamanku, pak saudaraku, pelayang Abu Yazid berkata, aku mendengar Abu Yazid berkata, maha suci aku, maha suci aku. Aku betapa agung kedudukanku. Sesudah itu Abu Yazid berkata, cukuplah aku untuk diriku, cukuplah aku. Bahasa-bahasa yang kita kata pelik-pelik lah. Tapi kalau kita tanya, kita bincang, dia akan takwil bahasa-bahasa ni. Saya pernah sebut kan, ada orang dia main, dia tulis WhatsApp apa dah. Dia guna bahasa aku. Aku tu dinisbah kepada Allah. Aku membenci hamba-hambaku begini-begini dia buat. Dia buat ayat dia. Bukan ayat Quran, bukan terjemahan. Tapi dia reka ayat, tapi dinisbah aku tu Allah. Boleh ke kita buat gitu? Kita kata tak boleh. Jangan kita pandai-pandai bercakap bagi pihak Allah. Tak boleh. Walaupun atas dasar kita nasihat. Contoh kita buat ayat dalam Facebook, aku membenci hamba-hambaku yang mendedahkan aurat, contoh. Ada ke ayat begitu yang Allah sebut? Tak ada. Tapi dia pandai-pandainya reka atas dasar untuk beri nasihat ataupun atas dasar untuk ancaman kepada orang yang tidak menutup aurat, contoh. Tak boleh. Itu kita dah bercakap bagi pihak Tuhan, bukan menggunakan kalam Tuhan. Jadi golongan sufi ni, tengok bahasa dia guna. Maha suci aku. Saya nak kata guna. Aku berkata, andai kisah ini sahih dari Abu Yazid. Tengok, beraluhnya Imam Ibn Jauzi. Dia tak pakai katok lalu. Tapi dia kata, kalaulah cerita ni betul, memang keluar daripada mulut Abu Yazid, mengatakan maha suci aku, maha suci aku. Apa komentar dia? Dia kata, andai kisah ini sahih dari Abu Yazid, mungkin si perawi tidak faham perkataan tokoh sufi ini. Mungkin saja Abu Yazid sedang menyebut pujian al-haq kepada dirinya. Mana ada andaian lagi, ada lagi kita panggil husnuzan. Boleh jadi maksud maha suci ni dinisbah kepada Allah. Boleh jadi. Sebab al-haq situ adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh jadi perawi ni tak faham kalam. Siapa ni? Abu Yazid tadi. Yang sampai tahap dia menganggap, dia meriwayatkan bahawa Abu Yazid kata maha suci aku, maha suci aku. Lalu mengucapkan maha suci aku, meniru kalam Allah, bukan menuturkan kata-kata peribadi. Al-Junaid menakwilkan perkataan Abu Yazid tersebut dengan penakwilan yang jika tidak merujuk apa yang aku sebutkan, maka penakwilannya itu tidak perlu digubris. Di benda ni. Benda kat Miza, digubris. Mana tak perlu dibincangkan lah. Kalau Al-Junaid mentakwil. Ini kita kata bahana takwil. Berucap lagu ni, tapi takwil dia lagu ni. Satu benda yang merosakkan agama juga, kita kata takwil ni sebenarnya. Kalau takwil di kalangan salaf dulu lain. Takwil dulu maksud dia tafsir, penjelasan.
Penjelasan memang kita perlu. Tak, mari ayat Quran, kita nak tahu benda penjelasan ayat Quran ni. Ini dia panggil tafsir. Ataupun ulama-ulama salah dulu panggil takwil. Tapi takwil yang difahami di zaman khalaf ni, di zaman terkebelakang ni, takwil adalah memesongkan perkataan ataupun memberi maksud perkataan asal kepada maksud yang lain. Itu takwil. Contoh, ada orang sebut, saya suruh anak murid saya cium tangan saya ni, bukan atas dasar tangan saya mulia, dia kata, tapi niat saya supaya dia cium Quran. Mari kat mana? Kita kata tak salah. Kita sebagai guru nak supaya anak murid cium tangan kita atas dasar kita panggil penghormatan, bukan atas dasar sanjungan, atas dasar hormat. Ataupun orang muda kepada orang tua, ataupun anak murid kepada ustaz, kepada guru, boleh cium tangan, tak salah. Tapi jangan nak tunjuk bahawa saya ni bukan saya nak sangat orang cium tangan, tapi orang cium ni dia cium Quran sebenarnya, cium Quran. Apa kaitan tanganmu dengan Quran ni? Ini takwil dia panggil. Faham? Takwil yang diguna untuk menghalalkan perbuatan dia. Apa tak? Dah banyaklah kalau kita tengok kalam-kalam takwil ni, macam-macam dia takwil. Faham? Terutama ayat Quran lah kita ambil dua lepas. Bagaimana puak-puak tasawuf yang hulu ni, yang melampau ni, dia takwil ayat Quran sesuka hati dia je. Sebagaimana puak Syiah yang lebih melampau lagi dalam mentakwil ayat-ayat Allah. Tak ada kena-mengena langsung. Dalam kaedah tafsir, golongan sufi ni, golongan tasawuf, dia panggil, ada tafsir isyari dia panggil. Isyarat. Tak ada dalam ayat. Ayat cerita benda lain, tapi seolah isyarat dia gitu. Saya dengar benda tadi. Dalam hiking ke benda. Dia tafsir ayat Allah Nuru, surah Nur. Surah Nur tu kan. Dia tafsir. Tak aja dengar lagi lah dalam kitab tafsir gitu. Mana tafsir sebagaimana tafsir tasawuf lah. Sebagai isyari bagi. Isyarat saja. Benda ni maksud dia gini. Nur sini maksud dia gini, maksud dia gini. Ya. Faham? Itu tafsir yang tak di orang kata bukan kaedah asal lah tafsir. Tafsir Quran ni kaedah dia adalah tafsir dengan Quran juga, ataupun dengan hadis, ataupun dengan kata-kata sahabat, ataupun dengan bahasa Arab yang fasih. Itu kaedah dalam kita nak menafsirkan Quran. Ja'far Al-Khuldi berkata, dikatakan kepada Al-Junaid, Abu Yazid pernah berkata, Maha suci aku, Maha suci aku. Aku Rabb yang paling tinggi. Mendengar berita tersebut, Al-Junaid menyatakan orang itu ataupun Abu Yazid sedang larut dalam kesaksian terhadap Allah yang maha luhur. Hingga dia berkata seperti yang disaksikan, Al-Haq membuatnya linglung kerana penglihatan terhadapnya, sehingga yang dilihat hanyalah Al-Haq, yakni Allah, maka dia menyifatkannya secara spontan, yakni dengan menirukan ucapannya. Ni mana dia dah sebati dengan Tuhan dah. Mana dia panggil dia fanak dengan Tuhan dah. Siapa tahap seolah-olah Al-Haq tu dalam diri dia dah. Sebab tu dia kata Maha suci aku, Maha suci. Ini tafsiran dia lah. Aku berkata yang demikian itu tanpa diragukan lagi merupakan khurafat. Tak, khurafat tu apa ni Ibn Jauzi beri. Dari Abdullah bin Ali As-Sarraj, dia mengemukakan, aku mendengar Ahmad bin Salim Al-Basri berkata di dalam majlis ini di Basrah pada suatu hari, Fir'aun tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid. Dia kata Fir'aun pun tak pernah kata gitu. Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Rabbmu yang paling tinggi. Adapun kata Rabb juga digunakan untuk makhluk seperti Rabbud Dar. Rabb sini, ucapan Fir'aun tu mungkin boleh takwil lagi. Sebab Rabb ni bukan hanya diguna kepada Allah sahaja. Bang, dalam bahasa Arab, Rabb ni maksud dia pengurus, pentadbir. Orang bekerja suri rumah dalam bahasa Arab dia Rabbatul Bait dia panggil. Suri rumah, Rabbatul Bait. Maknanya guna perkataan Rabb juga. Jadi apa ni, Ahmad bin Salim Al-Basri ni kata Fir'aun pun
Dia guna bahasa ana rabbukumul a'la. Betul lah Fir'aun punya maksud, dia nak kata dia lah Rabb. Tapi nak ayat Rabb ni kadang-kadang boleh takwil juga dengan perkataan ataupun dinisbah kepada makhluk. Ada perkataan yang dinisbah kepada makhluk, seperti Rabbud Dar, dia kata pemilik rumah. Sedangkan Abu Yazid berkata maha suci aku. Hang ni nak takwil kat mana ni? Maha suci aku, sungguh kalimat ini hanya dibolehkan bagi Allah sahaja. Maha suci ini khusus untuk Allah. Setelah itu aku, iaitu Abdullah bin As-Sarraj alias Sarraj, bertanya, menurutmu riwayat ini sahih dari Abu Yazid? Ahmad bin Salim menjawab, ya, Abu Yazid memang mengatakan demikian. Ini perawi yang thiqah ni, yang cerita memang betul. Abu Yazid yang mengucapkan, maha suci aku, dia kata. Aku menyahut, ada kemungkinan bahawa perkataan Abu Yazid itu ada pendahuluannya. Boleh jadi dia sedang mengisahkan bahawa Allah berfirman. Nak husnuzon lagi ni. Maha suci aku, kerana manakala kita mendengar seseorang mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku. Bahasa kita, bila kita terjemah sesuatu kan, kita terjemah ayat Quran ke, tak? Kita terjemah kalimah-kalimah ke yang menggunakan dhamir ataupun kata ganti nama aku untuk bagi pihak Tuhan. Seolah-olah kita cakap wakil aku, tapi sebenarnya kita tengah terjemahkan bagi pihak Tuhan, tak? Bagi pihak Allah. Contoh, la ilaha, tiada ilah, tak? Melainkan aku. Siapa aku ni? Bukan aku ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi gitu kok maksud. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku. Maka kita tahu bahawa dia sedang membaca, bukan mengklaim, bukan mendakwa dia ni maha suci aku, maha suci aku. Itu kemungkinan. Abu Yazid berkata, aku akan bertawaf mengelilingi Baitullah. Dan saat sampai ke sana, aku melihat Baitullah berputar mengelilingiku. Yang keramat dia. Dia duduk sembang dengan Ustaz Said petang tadi, belum kuliah. Dia kata, betul? Kolesterol tinggi ke kau ni? Dia tidur musim rumah dia kata. Kau kena nyakit lagu ni kau tak macam-macam. Tadi semalam kita dengar seorang ustaz tu, dia kuliah tentang duk sehul ni isu orang curi jadi wali. Tak dengar kisah tu orang curi tadi. Tapi sebelum dia kata Tok Wali ni, kita pun baru dengar. Maknanya Tok Wali dalam satu masa dia kena ada 40 orang. Tak, satu masa tu mesti ada 40 orang wali. Dalam satu dunia. Tak, ada 40 orang wali. Kalau mati seorang, kena latih orang hak baru pula. Jadi betulan malam tu, Tok Wali ni wali hak utama lah, wali. Dia panggil Sultan Audia ke ni dia panggil yang. Orang curi masuk dalam rumah dia kata. Jadi orang curi tu duduk bawah katil. Tengah-tengah Tok Wali tengah semayang ni, semayang malam, dah mari 2 orang gitu Wali mari terbang tu. Terbang. Kata. Dia kata, cerita-cerita gini orang Wahabi tak suka lah. Wahabi kau kena. Kata apa? Dia mau main cerita Superman atau Omeng lagu ni dah. Kita kata kita tak takwil tentang wali ni. Memang ada ahli sunnah terima wali ni. Tapi wali ni dia bukan satu jawatan macam ke cikgu sekolah. Bukan. Jangan letak lagu tu. Tak? Sampai setengah ada orang yang dia minat tasawuf ni ngaji dah. Benda, bila tanya dia cita-cita nak jadi wali. Mana boleh nak cita-cita jadi wali lagu tu bang. Sebab wali ni pilihan Tuhan. Tiba-tiba oleh kerana dah mati seorang, 200 wali yang mari terbang ni tanya, dah orang ni kita nak latih siapa dia wali. Kita latih curi bawah katil tu kita. Curi tu dah. Dah curi tu keluar, baik jadi tu wali hamba Allah tu. Sedap sangat dah. Kita tak nafi Tok Wali ni dia tak syarat alim. Betul. Tak? Tok Wali ni tak syarat alim.
Dia tak syarat ada PhD. Dia tak syarat ngaji Yaman, tak syarat. Betul. Ni bukan lawak ni. Bukti dia kita boleh tengok Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia bukan sahabat. Dia tak pernah mengaji dengan Nabi SAW. Tapi Allah angkat dia sebagai wali Allah. Tak? Mana wali ni hak Allah pilih. Tapi Allah taklah pilih barang-barang peropok apa nak guna sabuh kita tengok dia. Wali Allah pertama, syarat pertama, basic dia kena ada, dia melaksanakan segala kewajipan. Tu syarat utama. Dia tak tinggal benda hak barang Allah wajibkan. Semayang wajib, puasa wajib, dia buat. Tambah mari tu wali dah ada semayang pakai niat je. Ni out kita kata. Tak kena, bukan wali Allah. Wali syaitan Ibn Taymiyah bagi. Tak, kalau jenis semayang pakai niat, segala syariat dia canggah, itu bukan wali Allah, tu wali syaitan. Faham? Tu syarat pertama, dia mesti melaksanakan segala tuntutan yang wajib. Pertama. Kedua, tak cukup situ, tak berhenti situ. Dia memperbanyakkan amalan sunat. Hak ni standard wali. Dia alim, dia ulama besar, tu package. Tu package lain, tambahan dia. Apa tak? Ini prinsip kita lah. Jadi, kita nak percaya, nak tengok orang main tok wali pakai seluar pendek, isap rokok. Dia kata ni wali, wali abdal. Kena bedah baru tahu. Macam mana menggelar dia wali dalam keadaan dia canggah syariat. Dia kata ni ilmu laduni. Kita tak dengar-dengar syekh-syekh yang bercakap tentang ilmu laduni yang Allah beri kepada Nabi Khidir ni, dia tak canggah syariat sebenarnya. Tak bercanggah syariat. Malah Nabi Khidir buat mengikut syariat, tetapi yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS. Sebab dia kata gitu, sebab dia buat tu arah Allah. Allah yang perintah dia. Allah wahyukan dia suruh tebuk kapal ni. Allah wahyukan dia supaya bunuh budak ni. Secara kata zahir kita kata seolah-olah dia canggah syariat. Tapi sebenarnya tak. Dia buat mengikut wahyu. Berbeza dengan orang-orang yang dakwa dia ni dapat ilmu lain. Dia memang terang dia canggah syariat, pakai luar pendek. Macam mana? Tak? Tak. Dia akak ni wali, dia kata. Dia coteng kereta orang. Oh ni dia kata ada benda dia nak mesej dia nak sampaikan. Tu wali. Di Indo orang ni coteng kereta baru, member baru beli kereta. Wagi suruh nak ambil berkat kata wali, coteng habis kereta. Coteng. Tak, dia kata ni wali ni ada mesej yang nak disampaikan. Jadi ginilah dia kata tak, tiba-tiba Baitullah berputar mengelilingiku. Taif As-Saghir mengisahkan lagi, aku mendengar Abu Yazid berkata, saat melaksanakan ibadah haji yang pertama, aku melihat Baitullah. Lantas saat melaksanakan ibadah haji yang kedua, aku melihat pemilik Baitullah, tapi tidak melihat Baitullah. Tawaf pertama nampak Kaabah lagi. Tawaf kedua nampak Allah tu. Kaabah tak nampak. Ni betul-betul dia laksanakan benda yang Nabi sebut dah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Dia nampak tu. Nabi kata seolah-olah nampak je. Dia nampak tu. Dan ketika melaksanakan ibadah haji yang ketiga, aku tidak melihat Baitullah dan tidak pula melihat pemilik Baitullah. Tak nampak terus dah. Ketika ditanya tentang Lauh Mahfuz, Abu Yazid menjawab, akulah Lauh Mahfuz. Dah anisi. Saya dah sembang dengan siapa, Al-Fadhil Ustaz Adening, yang buat kejutan dalam perkampungan sunnah baru ni. Dia kata hak dia dengar cerita pagi pagi kedua tak, siapa ni, Baba Wai Syukri subuh kedua kan, Baba Wai Syukri sebut bahkan benda-benda, dia kata benda hak yang Baba Wai Syukri sebut tu semua dia alami belaka dah, dia buat belaka dah dia.
Zaman dia ikut apa ni geng Habib. Dia buat belaka dah dia kata. Dan barulah dia jejak dia kata apabila apa Wasyukri sebut tentang karamah-karamah yang dianggap karamah, benda-benda pelik yang berlaku yang dianggap karamah tu, dia berasa karamah, rupanya bukan karamah pun. Dia sebagai kita apa Ustaz Wasyukri sebut benda dia panggil istidraj. Ni yang Allah beri. Benda ni tu. Tak, benda memang pelik kita kata. Mu buat benda yang bercanggah syariat, mu kaki bid'ah, tiba-tiba mu dapat karamah. Betul-betul istidraj daripada Allah. Faham tak benda istidraj ni? Istidraj ni benda Allah beri. Seolah nampak macam pemberian. Seolah nampak macam nikmat. Tapi Allah beri nak supaya dia jauh dengan Tuhan. Itu istidraj. Kita sebelum ni kita duk bayang istidraj ni dalam bentuk harta. Dalam bentuk nikmat. Tak ada orang syarah istidraj dalam bentuk karamah ni. Rupanya boleh berlaku gitu. Tu benda yang disebut dia. Bila dengar ustaz ada ni kata Allah, dia kata betul lah, dia kata. Saya tanya dia, ada satu isu bila adalah pelajar-pelajar Habib ni cerita tentang dalam ada ceramah-ceramah Habib ni, Habib Umar lah kita sebut. Dalam ada si ceramah Habib ni sampai tahap orang dengar ni gelepar dengar. Tak sedar. Saya tanya takkid ni ustaz ada ni, kata betul pernah berlaku. Dia kata memang pernah berlaku gitu. Dan saya nak tanya, pernah tak sahabat dengar Nabi ceramah sampai gelepar? Pernah tak? Wahai satu je riwayat Nabi ceramah tiba-tiba Abu Zar gelepar. Buat apa? Dengar ceramah Nabi. Tak pernah berlaku. Sehebat-hebat Nabi ceramah, sehebat-hebat Nabi kuliah tu, tak panas-panas lagi wahyu terima tak. Nabi cerita kepada sahabat, tak ada seorang sahabat gelepar. Tiba-tiba dalam kuliah Habib ada gelepar tak sedar diri. Perawi yang cerita saya ni pengikut setia Habib sampai hari ni. Dia masa berlaku tu dia kata dia sendiri takut. Tengok, belah ni gelepar, dia kata benda peseng lagu ni. Dia sendiri takut pergi ke awal. Saya minta kata ada video dah, ada rakaman. Dia kata ada rakaman. Saya minta, pakai ini dia tak beri. Tu kita fikir tak? Sehebat-hebat Nabi ceramah tu tak ada seorang sahabat gelepar. Tak sedar diri dengar ceramah Nabi. Tiba-tiba Tok Syekh dia ni, hebatnya Tok Syekh dia siapa gelepar sahabat. Anak-anak murid dengar. Nak kata kan? Belah-belah gitu orang ikut. Ni riwayat Sa'adni. Saya kemah takkid sebab hari tu dengar daripada anak murid dia sendiri yang anak murid hak masih tak asuh lagi lah sampai hari ni. Ni hak daripada anak murid hak dah insaf. Dia kata memang berlaku. Saya setakat saya pernah pergi ziarah tak pernah tengok lah isu tu kan. Jadi kita pernah hanya dengar cerita. Tapi berlaku. Jadi berasa kot keinginan nak ceramah di Diu ni dah Faizu belakang gelepar tak sedar. Hei. Kata macam di karamah sungguh ah. Nak ayat setakat tu. Tak. Kita kata ngajar ke benda sebenarnya. Bahaya ni kita kata tak. Jadi akulah Lauh Mahfuz tu. Dari Abu Musa Ad-Duali bahawa dia mengutarakan, aku pernah berkata kepada Abu Yazid, aku menerima khabar bahawa ada 3 orang yang berhati seperti hati Jibril. Abu Yazid berkata, akulah 3 orang itu. Aku bertanya bagaimana? Dia 3-3 tu bahagia dia belaka. Kau ambil seorang dah, kau orang lain kata, ni bahagia dia belaka 3-3. Hati macam hati Jibril. Bagaimana boleh begitu? Abu Yazid menegaskan, kerana hatiku, fikiranku dan rohku satu. Tu maksud 3 orang tu. Hati, roh dan fikiran. Itulah Jibril. Takwil. Takwil ni memang bisa. Sebab takwil ni kita boleh karang belaka benda. Marilah ayat lagu ni kita boleh karang jadi kenakan kita. Itulah takwil.
Tu guru saya Syekh Abdul Majid Zindani dia sebut memang terlalu bahaya takwil ni. Bayangkan dalam fiqh pun kalau kita pakai takwil pun penuh jahanam fiqh. Bayangkan dalam bab akidah. Dalam bab akidah akan rosak akidah bila kita menggunakan takwil yang melampau. Ni, takwil yang melampau. Ni takwil lah ke ni? Takwil. Aku berkata, aku juga menerima khabar bahawa ada seseorang yang hatinya seperti hati Israfil pula. Abu Yazid pun kata, akulah orangnya. Mampu bahagia dia belaka. Aku ini laksana samudera yang dalam. Samudera ni laut lah tak? Tanpa dasar dan tanpa hujung. As-Sahlaki mengatakan seseorang membaca di dekat Abu Yazid ayat ini. Inna batsha rabbika lasyadid. Sungguh azab Rabbmu sangat keras. Ayat dan surah Al-Buruj. Abu Yazid lantang menyahut, demi hidupnya, sungguh azabku lebih keras daripada azabnya. Warna ya. Nak tahu warna dia. Dikatakan kepada Abu Yazid, kami menerima khabar bahawa engkau termasuk ke dalam yang 7 wali badal. Wali abdal sebenarnya. Wali abdal. Abu Yazid berkata, akulah ketujuhnya. Wali abdal itu. Wali abdal tak silap. Seseorang mengatakan di depan Abu Yazid, tulis tadi tentang susunan-susunan wali yang diorang dakwah diorang tidak, wali kutubnya tu, baca benda yang diorang maksudkan wali kutub, wali abdal, wali semua. Kalau kita baca tu dia ada syibih-syibih kuasa Tuhan sikit. Kalau kita baca contoh wali kutub, dia menguasai dalam satu kawasan tu, dia bawah penguasaan dia, bawah jajahan dia, benda-benda berlaku tu dia boleh bertanggungjawab. Setara tu dia punya fahaman wali. Seolah ambil tanggungjawab Tuhan dah sepaku. Mana Tuhan sat ke dia dah bahagian tu. Sampai tahap tu dia punya fahaman. Jadi tak pelik lah kalau dia kata silok kain, silok lasih jumpa Nabi apa tu, tak pelik. Mai terbang, mai apa. Sebab bagi dia orang benda tu rasional. Dan masalah dia orang dikuatkan dengan hujah-hujah daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi yang dia orang faham lagu tu. Contoh kalau kita kata, boleh ke wali terbang? Dia kata tu zaman Nabi Sulaiman. Hak akak singgahsana Balqis tu siapa dia kata? Wali tu dia kata. Dia guna kuasa rohani. Kita duk gagah ke jasmani kita, dia kata. Tak. Kuasa rohani lagi, power lagi dia kata. Boleh akak istana Balqis. Kan istana Balqis kan bukan Ifrit akak. Bukan kuasa dia. Tak. Kita kata tu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak wali. Bukan kemampuan wali. Semua itu adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah zahirkan dengan kehendak dia, bukan dengan kehendak wali. Fahaman dia orang ni, dia beranggapan dengan kehendak wali. Wali macam Superman, dia nak ambil pun boleh belaka. Dia nak terbang, dia nak pergi semayang Mekah, boleh belaka. Seolah dia berkuasa. Kita kata ahli sunnah faham wali ni dia tak ada kuasa apa pun. Dia manusia macam kita je. Tak? Tapi Allah lah yang menzahirkan karamah dia dan kemuliaan yang Allah beri pada dia. Ni hak yang kita faham. Seseorang mengatakan di depan Abu Yazid, seluruh makhluk berada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya bawah bendera dia. Abu Yazid menyahut, demi Allah, panjiku lebih agung daripada panji Muhammad. Semua jin dan manusia berada di bawahnya dan mereka semua bersama para nabi. Mana panji dia bisa daripada panji Nabi. Abu Yazid mengucapkan, maha suci aku, maha suci aku. Alangkah agungnya kekuasaanku. Tidaklah ada makhluk sepertiku di langit. Dan tidak ada yang bersifat sepertiku di muka bumi. Akulah dia, dialah aku dan dia adalah dia. Pening molek ayat. Ni kita kata sufi satu golongan sufi. Yang nyakit-nyakit lagu ni dia dah bercampur aduk dengan batiniah. Tak? Sufi batini. Hak ni memang dia karuk dia melampau. Tak dewa dia punya karuk.
Tak ada ibu dia punya karut dia. Ditanyakan kepada Abu Yazid, apa kamu termasuk satu dari 7 wali badal ataupun wali abdal? Benda dalam nota kaki dia kata benda 336, tidak ada satu pun hadis sahih tentang wali badal, sebagaimana saya jelaskan dalam tahqiq saya atas kitab Ittiba'us Sunan. Tengok. Yang dia menjadi pasak bumi, Abu Yazid berkata, akulah yang 7 itu. Sama cerita-cerita yang sama tapi dalam riwayat-riwayat yang berbeza. Al-Hasan bin Ali bin Salam berkata, ketika masuk ke kota Madinah, Abu Yazid diikuti oleh banyak pengikut. Kemudian dia menoleh ke arah mereka dan menyatakan, sungguh aku adalah Allah yang tiada ilah selainku, maka beribadahlah kepadaku. Abu Yazid gila, tukas mereka, maka mereka pun meninggalkannya sendirian. Dia jadi dah fana gitu lagi dah. Abu Yazid bertutur, suatu hari aku diangkat hingga berdiri di hadapannya. Lalu dia berfirman kepadaku, wahai Abu Yazid, makhlukku ingin melihat dirimu. Aku berkata, wahai kekasihku, aku pun ingin mereka melihatku. Dia berfirman lagi, wahai Abu Yazid, aku ingin memperlihatkanmu kepada mereka. Aku berkata, wahai kekasihku, jika memang mereka ingin melihat aku dan engkau pun menginginkan itu, maka aku tidak boleh menentangmu. Dekatkanlah aku pada keesaanmu, kenakanlah rububiyahmu kepadaku, serta angkatlah aku kepada keesaanmu, hingga ketika seluruh makhlukmu melihatku, mereka pun mengatakan kami melihatmu, maka engkaulah yang ada di dalamnya, sedangkan aku tidak berada di dalamnya. Ini dia panggil wahdatul wujud. Tak? Hululiyah dia panggil. Tak? Ini nyakit-nyakit Ibnu Arabi dan sebagainya. Setara Ibnu Arabi, setara tu ucapan-ucapan dia, kalam dia lebih dahsyat daripada Abu Yazid ni pun ada di kalangan asatizah di Malaysia ni mempertahankan. Ada yang mempertahankan. Ucapan-ucapan dia kata Ibnu Arabi ni begini macam-macam. Lalu Rabbku melakukan hal-hal tadi kepadaku. Dia mendirikanku, menghiasi diriku serta mengangkat aku. Lantas dia berfirman, keluarlah menuju makhlukku. Maka aku melangkah satu kali guna keluar dari sisinya dan menuju makhluknya. Pada ayunan langkah kedua aku jatuh pengsang, maka Allah berseru, kembalikan kekasihku itu, sungguh dia tidak kuat berpisah dariku meski sesaat sahaja. Maknanya bersatu dah dia dengan Allah. Dikisahkan dari Abu Yazid bahawa dia menyatakan Musa AS ingin melihat Allah, sementara aku tidak ingin melihat Allah, justru dialah yang ingin melihatku. Balik tu. Nabi Musa komang je, dia kata sebab Nabi Musa minta nak tengok Allah. Ni Allah minta nak tengok dia. Paguklah dia. Ni kona dia tak. Dari Al-Junaid bin Muhammad, dia berkata kemarin seorang laki-laki dari Bistan yang datang menemuiku. Dia menuturkan bahawa dirinya pernah mendengar Abu Yazid Al-Bistami berkata, ya Allah, jika dalam ilmumu yang terdahulu terdapat ketentuan bahawa engkau akan menyeksa salah seorang makhlukmu dengan api neraka, maka besarkanlah tubuhku, supaya neraka tidak memuat orang lain bersama diriku. Mana kalam-kalam dia ni terlalu dahsyat lah, kita kata tak. Orang yang minat dia baca ni neleh dia. Kita ni tak belagangi baca, dak zuk langsung kita baca. Tapi orang minat bukan setakat dia neleh dia, dia bawa ke meja kuliah pula cerita ni. Faham? Cerita-cerita ni dia bawa, sedap sangat. Bagi dia inilah cerita. Inilah modal utama. Sedangkan kita kata ni benda-benda yang karut, yang menyesatkan dan juga yang menyebabkan orang jauh dengan agama sebenarnya. Benda tujuan kita dengar cerita-cerita lagu ni tidak lain melainkan dia menjauhkan kita daripada syariat ni sendiri dia. Penulis berkata seluruh pengakuan Abu Yazid di atas jelas sekali buruk, sementara pernyataan terakhir ini berdasarkan tinjauan syariat keliru dari 3 sisi. Ibn Jauzi tu balik, rak balik benda-benda yang disebut.
Tiga sisi yang dimaksudkan sebagai berikut. Pertama, perkataan Abu Yazid, jika dalam ilmumu yang terdahulu, padahal kita sudah tahu bahawasanya pasti ada makhluknya yang diseksa dengan api neraka. Maknanya, dia seolah mempertikaikan bahawa Allah ni, wah ni sebenarnya bagi dia. Tak. Maknanya jika dalam ilmumu, seolah macam kalulah tak ada dalam ilmu. Seolah macam menafikan ilmu bagi Allah. Padahal kita sudah tahu bahawanya pasti ada makhluknya yang diseksa dengan api neraka. Kerana Allah telah menyebut beberapa di antaranya seperti Fir'aun dan Abu Lahab. Jika sudah dipastikan dan diyakini, bagaimana boleh dikatakan jika dalam ilmumu yang terdahulu? Nah, ada orang yang memang dah confirm dah, Allah kata dia ni pas dalam neraka. Seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab. Lalu macam mana Abu Yazid boleh sebut lagu tu lagi? Oh, tolong besarkan diri aku biar orang lain tak muak nak masuk. Itu pertama, kesilapan dia dalam bab takdir Tuhan, dalam bab ilmu tentang takdir Tuhan. Yang kedua, perkataannya maka besarkanlah tubuhku. Andaikan saja dia berkata untuk membela orang-orang mukmin, namun dia justru mengatakan supaya neraka tidak memuat orang lain bersama diriku. Artinya dia pun berbelas kasih atas orang kafir. Ini semena-mena terhadap rahmat Allah. Tak namanya. Mana kalau kata atas dasar dia ni nak besarkan diri dia untuk masuk neraka supaya selamat orang-orang Islam yang lain yang telah Allah janjikan masuk neraka, boleh tahaki ke? Tu pun salah. Ni seolah-olah dia kata semua sekali, termasuk orang kafir pun, biarlah jangan bagi orang masuk neraka. Tak, biar padang dia seorang dah lah. Boleh ke kita belah kasih kepada orang kafir? Kata-kata, ya Allah siangnya dia, biar dia kafir pun tak, janganlah seksa dia. Mana boleh? Ini kita panggil bara'ah. Kita kena berlepas diri daripada kekufuran ni. Tak boleh kita belah kasih pula. Okey, Allah siang dia, siang Abu Lahab kena bakar tak. Siang Fir'aun, mana boleh? Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada yang tahu seberapa besar neraka. Atau Abu Yazid yakin dirinya mampu bertahan di neraka. Kedua hal ini tidak mungkin baginya. Pertama, tak tahu besar mana neraka ni. Dalam satu hadis yang sahih, bila kita sampai ke mahsyar besok, Allah perintahkan malaikat tarik wari neraka ni untuk pamerkan kepada seluruh makhluk ni. Lagu mana malaikat tarik? Nabi sebut dalam hadis tu ada 70,000 tali kengkang. 70,000 tali. Hak untuk eret neraka ni. Dah besar mana neraka ni? 70,000 tali. Setiap satu tali ada 70,000 malaikat pula pegang. Dah besar mana? Dah munawar besar mana mu ni? Sehingga tak memuatkan orang lain. Dua-dua ni mustahil. Dua-dua tu tak boleh berlaku. Aku menambahkan sesudah itu, Abu Yazid berkata, demi Allah, kemarin aku bicara dengan Khadir terkait persoalan ini. Para malaikat menganggap baik kata-kataku, bahkan Allah mendengar kata-kataku, dan dia tidak mencelaku kerananya. Andaikan dia mencelaku, tentulah dia akan membuat diriku bisu. Mana seolah macam mencabar Tuhan. Dia kata benda ucapan aku ni Allah suka. Sebab sembang dah dengan Khadir. Khadir pun setuju. Aku berkata, jika orang sufi ini tidak disebut-sebut mengalami kegilaan, tentu kata-katanya pantas dibantah. Di manakah Khadir? Dari mana dia tahu bahawa para malaikat menganggap baik kata-katanya? Betapa banyak perkataan memalukan tetapi pengucapnya tidak langsung dijatuhi hukuman. Malah diangkat sebagai wali besar. Abu Yazid Bistami. Saya duduk Yaman memang pernah dengar lah. Ada syekh-syekh yang biasa mari ceramah kan. Di Yaman ni, kita hok cakap sedap ni, kadang-kadang bukan syekh pun, tapi dia pandai ceramah. Di Yaman, kita boleh beza mana ulama, mana tok alim, mana penceramah. Faham? Di Yaman. Contoh, Tok Khatib sedap. Tok Khatib sedap ni, ghalibnya biasanya, dia bukan tok alim besar pun, bukan ulama besar. Tapi kalau dia khutbah Jumaat memang gepa. Memang tak tidur kita di khutbah Jumaat.
Hak jenis lagu ni lah kadang-kadang dia bahaya petik cerita-cerita gini. Tapi kita dah anggap dia Tok Aling. Kita di Malaysia beza. Kita di Malaysia asal boleh cakap sedap, kira aling lah. Kira aling besar lah. Tak sebenarnya. Malah ada Tok Aling, contoh macam kita pernah mengajar dengan Syekh Qadi Al-Amrani. Qadi Al-Amrani ni Tok Aling besar lah di Yaman, di Sana'a. Dia ni khutbah Jumaat tak pernah naik. Cakap pun kita kira kalau dengar cakap dah sedap pun. Tapi dari sudut ilmiah baca kitab memang dialah tepat. Kalau nak ajak ceramah politik, gelak gambar tu. Tak ada orang boleh dengar dia ceramah. Dasar naik khutbah, naik jadi imam semayang pun tak pernah naik jadi imam. Tapi ngapa Bukhari, ngapa Muslim dah ada. Itu Tok Aling. Dan orang tahu, dia amal orang jahil setara mana pun, kalau dia nak tanya fatwa, dia cari Tok Aling. Dia tak cari Tok Khatib. Dia tak cari penceramah sedap Penceramah sedap ni dia dengar. Dia dengar ceramah. Boleh ya? Nampak? Itu beza. Tapi gitulah kadang-kadang penceramah ni, oleh kerana dia mungkin kurang dia punya disiplin ilmu dia, kadang-kadang dia tersasyur, dia bawa cerita-cerita cerita-cerita nak sedap ceramah dia kan, nak sedap ceramah. Dan cerita-cerita Abu Yazid ni memang masyhur, banyak cerita-cerita dia tentang ni. Saya pernah dengar ada satu kisah, dia berdebat dengan Kristian, tak tahulah cerita sahih ke tak, tapi penceramah dia ceramah, kita dengar tu naik helio dengar. Dia kata satu malam tu dia mimpi jumpa Nabi, dan Nabi suruh dia selamatkan agama ni. Dia pun masuk. Malam tu malam keramaian bagi pihak Kristian. Abu Yazid ni, Abu Yazid Bistami. Dia masuk dalam gereja. Masuk gereja dan nusuk. Lalu paderi besar gereja ni tahu, kenal dia, Abu Yazid Bistami. Lah ada dialog paderi ni tanya beberapa soalan dan Abu Yazid jawab. Dia boleh jawab belaka. Lepas boleh jawab, paderi ni mengucap syahadah dan sebutir gereja masuk Islam, dia kata. Cerita ni sahih ke tak cerita ni wallahualam, tapi cerita ni dinakalkan, dinisbahkan kepada Abu Yazid Bistami. Ayatnya dia ni hebat, alim besar, tok guru besar, dan juga pendakwah besar. Tiba-tiba kita dengar cerita gini dia. Cerita dari sisi lain dia. Cerita dari sisi lain. Ini kisah Abu Yazid. Kalau dengar buah minat tasawuf, minat sufi, minat tawali, kita akan temu cerita dia. Tak? Lambat laun dia akan mari cerita-cerita kisah yang disebut oleh Ibn Jauzi ni. Aku mendapat khabar dari Maimun Abdih. Dia berkata, aku menerima khabar dari Samnun Al-Muhib bahawasanya dia menyebut Abu Yazid Al-Kadzab, si pendusta, kerana baik-baik syair yang pernah digubahnya. Aku tiada miliki bahagian pada selainmu, maka ujilah aku sekehendak hatimu. Itu syair dia. Benar saja setelah itu dia ditimpa penyakit, tidak boleh buang air kecil, hingga segalanya menjadi kacau baginya. Usia peristiwa ini, dia biasa mengelilingi tempat-tempat belajar dengan membawa botol di tangannya. Air seninya menetes, maknanya air kecil dia dari botol tadi. Dia meminta kepada anak-anak, doakan kebaikan bagi paman kalian yang pendusta ini. Ini kisah riwayat akhir hidup dia lah. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Imam Ibn Jauzi kata, kulitku merinding dikarenakan kisah-kisah di atas. Benarkah dia, Abu Yazid, si penganut sufi itu, kuat berada di dalam neraka? Sedangkan akhir hayat dia kena nyakit, kita panggil nyakit dia salasil baul, pun dia sangat tidak tertahan. Macam mana dia kata dia boleh bertahan dalam neraka? Ini tidak lain buah dari kebodohan terhadap Allah. Andai orang bodoh ini mengenal Allah, tentulah hanya keselamatan dari siksanya yang diminta olehnya.
Dari Abu Abbas bin Atha bahawa dia menceritakan, sebelumnya aku tidak percaya tentang berbagai karamah sampai seseorang yang terpercaya bercerita kepadaku dari Abu Hasan An-Nuri ahwal karamahnya. Kemudian aku bertanya kepadanya mengenai hal itu. Lalu dia menjawab, seperti itulah adanya. Abu Abbas meneruskan, suatu ketika kami berada di atas Sumaria. Mana Sumaria? Sebagai istidraj, dan hukuman bagi pelakunya. Sejenis kapal laut, Sumaria. Di sungai Tigris, orang-orang pun berkata kepada Abu Husain, keluarkan untuk kami seekor ikan dari sungai Tigris seberat 3 ritl dan 3 uqiyah. Maknanya nak sah ikan tu setara tu. Besarlah sah ikan tu. Kita baca bagi adik kelola saya cerita ni. Bibi Abdul Husain kemudian terlihat berkumak kamik. Mana dia baca zikir. Tiba-tiba ada seekor ikan seberat 3 ritl tu dan 3 uqiyah. Ikan tersebut muncul dari air lalu tergeletak di atas kapal. Naik, lompat diri naik atas kapal ni. Ada yang bertanya kepada Abu Husain, demi Allah kami meminta agar engkau memberitahuku kepada kami apa doa yang engkau panjatkan. Dia menjawab, aku berdoa demi kemuliaanmu, jika engkau tidak mengeluarkan ikan seberat 3 ritl dan 3 uqayah dari air ini, aku akan menenggelamkan diriku ke sungai Tigris. Mana dia cabar Tuhan lah. Mana dia seolah macam kita panggil benda nazar lah, macam nazar. Ya Allah, kalau mu tak keluar ikan sebesar saiz yang diminta ni, aku akan lemaskan diri aku dalam sungai ni, dalam sungai Tigris. Tiba-tiba Allah keluarkan. Boleh ke gitu? Al-Junaid berkata, aku mendengar An-Nuri bertutur pada saat aku berada di Raqqah. Murid-murid setempat menemuiku. Murid-murid. Kita baru temu ni murid-murid ni. Murid-murid ni bahasa orang sufi sebenarnya. Kita gunakan. Di sekolah kan murid-murid. Benda maksud sebenarnya murid-murid. Murid ni orang yang berkehendak. Al-muridu ilallah. Orang yang berkehendak kepada Allah. Itu maksud dia murid. Dari perkataan arada yuridu. Arada yuridu muridan. Murid. Orang yang mencari Tuhan. Bagus semua, tapi tak temu Tuhan. Dia temu benda lain. Dia temu benda lain. Orang nak cari Tuhan ni ikut syariat Tuhan. Tak. Ikut jalan yang Allah tunjuk. Melalui sunnah Nabi dia. Tiba-tiba dia cari Tuhan, cari sendiri. Tak. Reka sendiri. Tak boleh. Tak akan temu Tuhan. Murid-murid setempat menemuiku. Mereka berkata, mari kita memancing ikan. Mereka pun berkata kepadaku, wahai Abu Husain, dari ibadah ijtihad dan kesungguhanmu, hadirkanlah seekor ikan seberat 3 ritl. Tidak kurang juga tidak lebih. Nak betul-betul tepat saiz dia. Maka aku meminta kepada Tuhanku, jika engkau tidak mengeluarkan ikan dengan berat seperti yang mereka sebutkan saat ini juga, aku akan menceburkan diriku ke dalam sungai Ifrat. Sungai Ifrat. Sungai di Iraq sana tak. Tidak lama kemudian muncullah seekor ikan dari laut. Lalu aku timbang dan ternyata beratnya tepat 3 ritl. Soalan kita rasionalnya benda tujuan. Apa manfaat agama boleh ikan sebesar tu? Tak, dengan keberkatan doamu saat ni. Apa manfaat agama untukmu dan juga orang sekeliling ni? Adakah dia sampai tahap dia mana dia lebih kenal Allah? Tak. Malah dia hanya taksub pada Tuhan ni. Tak. Oh hebat mu. Apa doa mu baca? Mentera benda mu baca. Sedangkan kita kata setiap mukjizat ataupun karamah yang Allah beri kepada Nabi ataupun kepada wali-wali ni, tujuan dia untuk agama ni. Kita ambil mukjizat, mana tujuan? Mukjizat ni, ini istilah bahasa zaman kita. Bahasa terbelakang ni kita panggil mukjizat. Bahasa Quran, bahasa sunnah dia tak panggil mukjizat. Dia panggil ayat. Dia panggil bayinah. Tak, tanda ataupun keterangan, penjelasan. Mukjizat Allah bekalkan kepada nabi-nabi ni sebagai tanda kebenaran, tanda kenabian. Itu tujuan dia. Tak, bila Nabi Musa pergi menghadap Firaun, dakwah seru Firaun supaya kembali kepada Allah, Firaun tak percaya. Maka Musa kata, aku bawa bukti.
Nak tak aku tunjuk bukti bahawa aku ni adalah Nabi utusan Allah. Lalu Nabi Musa pun tunjuk mukjizat dia. Benda tujuan supaya membenarkan bahawa Musa ni betul-betul Nabi. Sama juga karamah. Karamah bukan tujuan untuk, kalau kita kata Allah akan jadi taksub kepada Tok Wali. Tak. Dia berlaku untuk dengan kehendak Allah. Tujuan dia atas dasar agama. Ni wari ikan berat timbangan tepat 3 kilo orang. Al-Junaid melanjutkan, aku bertanya kepada Abul Husain, wahai Abul Husain, jika ikan tidak keluar, apa benar engkau akan menceburkan diri? Ya, jawabnya. Aku akan terjun sungguh. Tak. Mana nak bunuh diri? Dari Abu Yaqub Al-Kharrat bahawa dia menukilkan Abu Hasan An-Nuri berkata kepadaku, sejak lama aku merasa kurang berkenan dengan karamah. Pada suatu hari aku mengambil sebatang kayu dari anak-anak. Aku berdiri di antara 2 sampan. Lalu berkata, demi kemuliaanmu, apabila engkau tidak memunculkan seekor ikan untukku seberat 3 ritel, tidak kurang dan tidak lebih, nescaya aku tidak akan makan apa pun. Ini benda tujuan kita tak. Abu Yaqub melanjutkan hal itu lalu terdengar oleh Al-Junaid, maka dia berkata, seharusnya yang keluar dari sungai itu adalah seekor ular yang akan mematuknya, dia kata. Tak awak keluar ikan, awak keluar ular, biar patuk yang mampu keras itu. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, dosa terbesarku adalah aku mengenalnya. Dosa paling besar aku kenal kakak ni. Jadi itu kita ambil sedikit ulasan Imam Ibn Jauzi. Penulis berkata, jika perkataan Abu Sa'id itu difahami dengan pengertian berikut, aku mengenalnya tapi aku tidak berbuat sesuai tuntutan makrifatku terhadapnya, sehingga dosaku menjadi besar seperti dosa orang yang mengenal dia namun tetap berbuat maksiat kepadanya, maka kata-kata tersebut boleh dianggap baik, namun jika difahami tidak seperti itu, kata-kata tersebut tetap buruk, kata tak. Jadi situlah kita main cerita lagu ni jadi hanyut kita tak. Jadi ini benda-benda yang dinakalkan oleh Imam Ibn Jauzi ni, benda ghalib berlaku kepada golongan-golongan sufi yang hulu, yang melampau ni. Apa gini? Tak ada melainkan kita kait dengan kitab ni talbis iblis terhadap mereka, sampai tahap mereka beranggap mereka berasa ini karamah untuk mereka. Sedangkan itu semua adalah istidraj yang Allah beri, tak, yang menyebabkan dia jauh daripada Tuhan. Ingat, karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada wali-wali ini menyebabkan dia dekat dengan Tuhan, menyebabkan dia menjadi orang yang paling taat, paling patuh, paling tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba boleh cakap tak takut neraka, tak cakap benda mengarut ataupun tak kita kira kurang ajar dengan Tuhan. Ini bukan sikap seorang yang dekat dengan Tuhan, ataupun sikap orang yang dikenal sebagai kekasih Allah. Wali-wali Allah ni dikenal sebagai kekasih Allah. Faham? Kekasih Allah, kita tengok batang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kita cakap? Tak. Panduan kita Nabi kita, panduan kita sahabat-sahabat. Mana sahabat cakap? Sahabat kita boleh katakan para sahabat ni adalah wali-wali Allah belaka. Tapi tak ada cakap ngarut ngabang lagu ni. Tak ada cakap ngarut ngabang. Omar pernah bercakap benda, Omar kata. Tak, Omar kata, andai kata semua orang dah masuk syurga, tinggal seorang saya tak masuk syurga tu, maka seorang tu mungkin boleh jadi Omar. Itu ucapan. Kita kata ni baru ucapan yang orang yang takut pada Allah. Orang yang sedar diri dia. Gitu ucapan Omar. Andai kata semua pah ke syurga belaka, tinggal seorang tu. Cek tengok siapa lah. Mungkin Omar lah tu tinggal tu. Orang lain mungkin pah ke syurga belaka dah. Faham? Itu bahasa orang yang takut ke Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tengok golongan yang dakwa dia ni sufi, dia ni tapi kita tengok dari sudut penampilan, dari sudut ucapan, tak serupa. Tak serupa. Macam ni lah. Saya ni lama dah sebenarnya tak mau sebut dah nama-nama orang ni. Tapi berasa kadang-kadang terpaksa sebut. Sebagaimana yang didakwa. Anak-anak murid dia dakwa Ibn Habib Umar ni tak pernah sebut tentang Wahabi, dia kata. Dia kata Habib Umar ni dalam ceramah-ceramah tak pernah sebut tentang Wahabi. Tapi kita tengok anak murid dia duk zikir Wahabi semua. Oh ni Wahabi, tu Wahabi. Dia ambil mana? Kalau kata tok guru dia kata tak pernah sebut tentang ni. Saya masa ngaji zaman tu kita biasa setiap tahun wajib kita pergi ziarah di Darul Mustafa ni sebab saing-saing ada.
Anak beranak pun ada orang. Tapi bila jalan dengan dia orang, sikit-sikit Wahabi, dah main mana? Kalau kata Tok Guru, dia tak pernah sebut. Kita pun pelik. Kita pergi jalan, biasa kita dah bila kita pergi ni, kita pergi ziarah, pergi ajak minum air kedai. Lalu, dia kata ni Wahabi. Ni Wahabi. Masa tu kita tak kenal dia lagi Wahabi. Tapi ni Wahabi. Bila tengok orang-orang yang dituduh Wahabi tu kadang siapa? Dulu di Yaman ni dia ada, macam kita PAH lah di Malaysia ni tak? Di Yaman dia ada Islah ni Ikhwan Yaman lah, Ikhwanul Muslimin Yaman. Kalau kita di Malaysia ni PAH lambang bulan. Islah di Yaman ni dia lambang matahari. Tak, lambang matahari. Dia lalu nampak kedai, ni Wahabi kata. Kita kata, kau mana Wahabi masuk Islah? Islah dengan Wahabi ni tak join. Islah ni Ikhwan. Wahabi ni katok rapat jik dengan Islah. Tiba-tiba dia kata ni Wahabi. Nampak tak? Jadi kita rasa dakwaan tu tak serupa dengan apa yang dia dakwa. Nampak tak? Jadi itulah serba sedikit apa yang kita ambil tentang kita baca kitab ni. Tujuan kita nak kenal bagaimana talbis iblis berlaku. Tak? Termasuk golongan-golongan yang dia berasa dia ni murid, dia ni berkehendak kepada Tuhan, nak cari Tuhan. Tapi tiba-tiba tak kena cara, tak kena gaya, menyebabkan dia menyeleweng, dia melencong daripada mencari Tuhan, jumpa benda lain. Tak? Jadi kita minta jauh supaya Allah selamatkan kita dari sebarang bentuk talbis dalam kehidupan. Boleh jadi kita tak terkena benda ni. Boleh jadi iblis guna tipu daya cara lain. Tak, mungkin boleh jadi melalui jalan harta, boleh jadi jalan-jalan lain. Jangan kita berasa terlepas, kita tak ada belaka ni, kita tak minat ni, supaya cerita dongeng lagu ni. Ya, tapi mungkin kita terkena kod lain pula. Jangan berasa bebas daripada talbis, sebab iblis pagi petang siang malam dia berusaha. Saya jumpa satu hadis, Nabi suruh kita ni tidur siang, qailulah. Nabi kata qailulah lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata syaitan tak penuh qailulah. Sebab apa syaitan tak penuh qailulah? Qailulah ni tidur sekejap di tengah hari. Qailulah nama dia. Kalau tidur 8 jam tu bukan qailulah tu. Tu dia panggil tawilah dia panggil. Qailulah ni 5 minit, 10 minit, tidur untuk berehat. Syaitan tak pernah tidur. Sebab apa tak pernah tidur? Bekerja keras dia. Tak dah nak tidur, dia duk mikir mana nak sesatkan ni, mana nak sesat orang ni. Tak? Jadi hati-hati kita, moga-moga Allah selamatkan kita dengan kita mendalami ilmu agama dengan cara yang sahih. Kenali, fahami Quran, fahami sungguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.